Ni memang mencabar sikit. So, kita cuba lagi sekali ya. Sebab tadi pun saya rasa macam tersangkut sikit. Okay, now. Kita mula bab 15. So, ini adalah bab terakhir kita untuk biotetan part. So, Alhamdulillah kita dah sampai kita punya last chapter. Okay, so chapter terakhir kita ni kalau dalam buku teks awak adalah pada muka surat 286. Ya, 286. So saya refresh balik tadi yang kita orang dah belajar. So dalam 286, subtopik kita yang mula-mula ni adalah 15.1, sistem pembiakan manusia. So dalam sistem pembiakan manusia ni, kita tahu sistem pembiakan manusia ni kita boleh pecahkan kepada perempuan dan juga lelaki. So kita mula dulu dengan yang lelaki. Tadi kita mula dengan lelaki. So sistem pembiakan lelaki. Now sistem pembiakan lelaki ni dia terdiri daripada, kalau awak tengok daripada gambar ni, sebenarnya dia terdiri daripada 6 komponen. Maksudnya 6 organ untuk membentuk sistem pembiakan untuk lelaki. So kita mulakan dulu dengan testis tau. So testis ni, sekejap saya punya bateri habis pula. Dah ni cukup lah. So basically, kalau dalam konteks awak, yang ni saya guna cara ni nak bagi senang nak hafal tau. So basically kalau awak nak ingat sistem pembiakan lelaki, supposedly tak payah dah saya ajar sebab korang dah belajar masa menengah rendah, tapi saya diberitahu yang you guys masa tajuk ni korang online. So basically saya ajar lah. Hai adik dah masuk. Right, so kita mula dulu dengan lelaki. So lelaki ni kalau lah untuk perempuan maybe korang macam pening sikit nak ingat. So saya bagi awak tips macam mana nak ingat kan. So kita mulakan dulu dengan testis. So paling penting adalah testis. So sekejap kalau nota saya ni tak terang, you guys boleh ke buku teks pada muka surat 287. So kita mula dengan testis. So testis ni tadi saya dah bagi tahu dekat budak 4UM. Testis ni, specialnya testis ni sebenarnya dia terlibat dalam dua sistem. Satu adalah sistem pembiakan, satu lagi adalah sistem endokrin. Dah memang kita dah tahu kenapa ia terlibat dalam sistem pembiakan, sebab testis ni adalah tempat menghasilkan sperma. Sebab itu ia adalah sebahagian daripada sistem pembiakan. Nah soalan saya, kenapakah testis ini kita kata dia adalah sebahagian daripada sistem endokrin? Kenapakah testis ini adalah sebahagian daripada sistem endokrin? Sebab? Hasilkan hormon. Yes, very good Hana. Sebab dia boleh menghasilkan hormon. So hormon untuk lelaki adalah testosteron. So cerita dia mula-mula awak ingat dulu, ini adalah testis. Testis tadi macam kita kata dia menghasilkan sperma. Sperma yang matang tu sebenarnya dia akan simpan ada satu tempat kat tepi testis ni, ada satu tempat yang kita kenali dia sebagai epididymis. So sperma yang matang dia simpan sekejap, transit sekejap dekat epididymis. Kemudian sperma ni akan disalurkan keluar daripada testis melalui satu salur yang kita kenali salur itu sebagai ductus sperma. So kita ada testis, kemudian testis yang matang sementara dia akan simpan dekat satu tempat tepi testis tu epididymis. Kemudian sperma itu akan disalurkan keluar. Okey, kita ada dua salur, lelaki ada dua salur, kanan dan kiri. Salur ini kita panggil dia sebagai ductus sperma. Di mana ductus sperma ni nama lain dia kita kenali sebagai vas deferens. Nah, sperma ni bayangkan daripada testis tadi, dia lalu epididymis, dia akan lalu ductus sperma. Nanti dia singgah sekejap, ada yang sepasang dekat sini. Sepasang yang dekat sini, ini kita panggil dia adalah sebagai vesicle semen. Okay, vesicle semen yang sepasang. Lepas tu, yang tengah ni, ini kita panggil dia sebagai kelenjar prostat. Okay, apakah persamaan antara vesicle semen dan juga kelenjar prostat? Kedua-duanya menghasilkan bendalih. Sebab itu sperma kalau masuk badan perempuan dia boleh duduk lama, at least 3 hari. Sebab sperma itu hidup dekat dalam bendalih. Bendalih itu bahagian manakah yang hasilkan? Bendalih itu dihasilkan oleh vesicle semen dan satu lagi adalah kelenjar prostat. So saya nak cakap sperma tu hidup dalam bendalih. So gabungan sperma dengan bendalih kita panggil dia semen ataupun air mani. So basically bila dia dah singgah sekejap dekat vesicle semen, kelenjar prostat, and then ia akan keluar melalui uretra. So lelaki, macam tadi saya kata, uretra ni untuk lelaki dia tempat air kencing dan juga tempat air mani ataupun kita panggil sperma itu keluar, semen itu keluar adalah tempat yang sama. So uretra dalam kes ni, sebenarnya dalam lelaki uretra ini terlibat dalam dua sistem. Satu adalah sistem urinari
Satu lagi adalah sistem pembiakan. Kenapa kita panggil dia terlibat dalam urinary? Sebab dia boleh mengeluarkan kencing. Kenapa kita kata dia sebahagian daripada sistem pembiakan? Sebab sperma keluar lalu situ. Now, so yang dalam ni namanya urethra. Yang luar ini, protection, yang ini kita panggil dia zakat atau penis. So zakat atau penis ni adalah organ seks yang kaya dengan tisu lembut dengan salur darah. So basically, kawasan tu memang kawasan yang sensitif. So basically, lelaki punya bahagian dekat situ paling sensitif kat situ sebab dia banyak kapilari darah. Dia banyak nerve kat situ, saraf. Okay, so sperma tu akan keluar melalui zakat ataupun kadang orang sebut adalah sebagai penis. So ni tak ada masalah. So saya laju saja. Okay, now seterusnya kita tengok bahagian perempuan. Bahagian perempuan ni pula, kalau saya nak bagi awak ingat, saya akan cerita dia mula-mula daripada ovari. Ni yang selalu budak buat salah tau. You guys kena tahu, ovari dengan ovum adalah two different things. Ovari adalah organ. Ovum itu sebenarnya ini adalah sel. So kalau kita kata apakah organ pembiakan untuk perempuan? Organ pembiakan untuk perempuan, kita kata dia adalah sebagai ovum. Kalau soalan tanya, apakah gamet untuk perempuan atau sel pembiakan untuk perempuan, barulah awak jawab sebagai ovum. Ovum ini adalah sel pembiakan. Kalau nak contoh dalam buku teks boleh. Sel pembiakan. Sel pembiakan ni sebenarnya nama lainnya juga kita kenali dia adalah sebagai gamet. Okay. So ovari tadi kita kata dia hasilkan ovum. Okay. Kemudian bayangkan ovum itu akan dibebaskan. Sebenarnya yang dibebaskan kita kenali dia sebagai ovum ini adalah sebagai usid sekunda. Okay, usid sekunda. Nanti kita terang kenapa kita tak panggil dia ovum, kenapa kita panggil dia usid sekunda. So, soalan saya, apakah nama proses usid sekunda atau ovum itu dibebaskan daripada ovari? Proses usid sekunda ni dibebaskan, kita panggil apa? Pernah dengar tak? Kalau lah korang ingat masa form 1 dulu. Proses usid sekunda dibebaskan dari ovari. Apa nama proses tu? Dia start huruf O. Ovulasi. Yeah, terima kasih. So jawapannya adalah ovulasi. So proses usid sekunda ni dibebaskan daripada ovari, kita panggil sebagai ovulasi. So bayangkan usid sekunda ni saya nak kata dia besar tau. Bayangkan usid sekunda ni besar. Bila dia besar, sebenarnya dia tak boleh gerak tau. So bayangkan ini adalah tiub falopia. Kedua dekat sini tiub falopia. Tiub falopia ni dia macam tak kapit yang panjang-panjang tu. So ovum ni nak bayangkan dia akan bergolek-golek. Disebabkan tiub falopia tu ada macam finger light project yang kita panggil dia adalah sebagai cilium. Dia macam bulu-bulu halus yang boleh tolak-tolak. Nanti saya cari video. Video dia sangat menarik. Nanti saya cari. So itu adalah tiub falopia. Tiub falopia ni biasanya kadang orang panggil dia salur peranakan. Okay. Nah, lepas tu bayangkan usid sekunda tu dah tergolek. And then dia akan sampai dekat bahagian uterus. Uterus ni kadang orang kampung panggil sebagai rahim. Nah, apa beza uterus dengan tiub falopia? Uterus ni adalah dinding tebal dan berotot. So, kalau baby itu nak melekat, penempelan fetus tu membesar kat mana? Fetus tu besar dekat uterus. So, uterus adalah tempat embrio menempel. Okay, tadi kita kata, apa jadi kalau tiba-tiba dengan kuasa Allah? Penempelan embrio tu tak berlaku kat uterus. Tiba embrio tu dia menempel dekat sini embrio. Okay. So, apa jadi kalau embrio tu tiba-tiba dia tak menempel dekat uterus tetapi dia menempel dekat tiub falopia? What will happen dekat embrio tu? Hidup tak? Survive tak? Awak rasa dia survive tak? Tak. Tak, betul. Asal dia tak survive? Sebab? Ya, tu ada ovulasi. Okay, thank you Irfan. Sebab tiub falopia ni dia tak boleh stretch tau, dia tak boleh kembang. So kalau lah penempelan ni sebenarnya pregnant tau. Once embrio menempel, maksudnya kita consider perempuan itu pregnant. So kalau dia melekat dekat tiub falopia, tiub falopia ni struktur dia tak elastik. Therefore, bila lah embrio tu dibiarkan kat situ, dia boleh menyebabkan tiub falopia tu boleh pecah tau. Boleh rosak. So therefore biasanya itu kita panggil dia mengandung luar rahim. Mengandung luar rahim itu ectopic pregnancy. So kalau macam ni kita kata dia boleh jadi kita panggil mengandung ectopic. Ectopic. Mengandung ectopic tu. Saya tahu bahasa Inggeris dia ectopic pregnancy. Saya kalau Melayu mengandung ectopic tu. Kandungan ectopic tu saya rasa. Tapi ectopic pregnancy lah.
So basically kalau fetus dia tak boleh kembang kat situ. Dia mesti kembang dekat uterus. Sebab uterus ni tadi macam saya kata dia boleh kembang 800 atau 500 kali ganda daripada saiz asal. Dia akan kembang. Sebab tu orang boleh mengandung, saya kata pernah ada satu kes sampai kembang 8. So macam mana boleh kembang 8? Sebab uterus ini, Tuhan jadikan uterus ini adalah sangat elastik. Ada tak ayat dia elastik? Berotot tebal. Dia berotot. Dia sangat elastik. Dia nak cakap dia boleh, mungkin ayat saya tak kurang sesuai elastik, tapi dia boleh expand besar. Dia boleh mengembang. Okay. So kat situ dah settle. Yang ni kita tengok apakah beza antara cervix dan faraj. Cervix ni adalah pangkal rahim. Dia adalah in between uterus. Bayangkan sini uterus, sini faraj. Tengah-tengah antara uterus dan faraj, itu kita panggil dia adalah sebagai cervix. Ataupun kita panggil dia adalah sebagai pangkal rahim. Kalau nak tahu orang tu nak bersalin, dia kata berapa dilation, bukaan-bukaan. Sebenarnya yang dia tengok adalah cervix. Okay, ini adalah bukaan uterus. Now, kemudian faraj ni apa? Faraj ni adalah vagina. So vagina ni maksudnya kalau katakanlah sperma masuk, dia akan masuk melalui faraj ataupun kita panggil dia sebagai vagina. Sampai sini okey? Ni senang je kot. Perempuan kesimpulannya sistem komponen pembiakan untuk perempuan kita ada ovari, 1, tiub falopia, 2, uterus, 3, faraj 4, faraj tak? Cervix 4, faraj nombor 5. Kalau lelaki pula, dia start tadi kita kata kita ada testis, kemudian ductus sperma, lepas tu nombor 3 adalah vesicle semen, nombor 4 adalah kelenjar prostat, lepas tu kita ada urethra, and finally kita ada zakar, and then dia ada scrotum. Ni soalan saya. Soalan saya yang ini kita bagi budak UPSI, budak UM dah tahu jawab dah ni kan, so sini tak payahlah. Kenapa Tuhan jadikan testis tu di luar badan, bukan tak macam perempuan dekat dalam? Kenapa? Testis tu supaya dapat oksigen. Okay, confident tapi salah. Okay, dia bukan pasal dapat oksigen. Tapi saya suka awak punya confident. Dia bukan pasal oksigen. Kenapa Tuhan jadikan sebenarnya testis ni ada luar badan? Dia tak macam perempuan. Perempuan ovari, uterus semua kat dalam badan. Tapi logik lah dalam badan sebab nak pregnant kan. Takkanlah kat luar kan. Tapi lelaki ni sebenarnya testis tu actually dia kat luar badan tau. So kenapa Tuhan jadikan testis tu kat luar badan? Saya kira sampai 5. Kalau tak boleh jawab, kita bagi budak UM jawab. Kenapa testis ni Allah jadikan dia kat luar badan? Satu. Memang korang tak belajar perempuan ni. 2. 3. 4. 5. Okay, UM. Kenapa UM? Lah, UM. Kau tak jawab UM. Kamu UM. Kenapa Tuhan jadikan dia testis tu kat luar? Sekejap. Saya ada nota dia. Is it? Sekejap. Ni jawapan dia. Testis ni sebenarnya dia jadikan dia dekat skrotum, protected by skrotum. Lepas tu sebenarnya dia terdapat, actually kita panggil dia adalah di luar badan. Kenapa? Suhu skrotum ni nak hasilkan sperma yang sihat, dia bukan ikut suhu badan. Dia adalah kurang sikit daripada suhu badan which is kurang -1 atau 2. Antara -1 atau 2. So katakanlah suhu badan kita 37, untuk hasilkan sperma yang sihat 36 atau 35. Sebab tu Tuhan jadikan testis itu letaknya sebenarnya di luar badan. Sampai sini okey? Aida dah cakap, suhu yang rendah dapat menghasilkan sperma yang lebih sihat. Very good. Ngam. Okay, so kita teruskan. Okay, now seterusnya kita nak tengok cerita proses penghasilan. Ni English punya. Ni tak payah. Ini saya simpan nota ni lama dah. Okay, kita nak cerita pasal this one. Proses pembentukan gamet. So proses pembentukan gamet ni kita panggil dia adalah sebagai gametogenesis. Saya ulang lagi sekali. Dalam 12.2, so sekarang kita nak masuk 12.2 tau. So 12.2 adalah pada muka surat 288. So dalam muka surat 288, apakah kepentingan pembentukan gamet? Kepentingan pembentukan gamet adalah untuk menghasilkan gamet yang haploid. Kenapa gamet mesti haploid? Sebab bila persenyawaan dia akan jadi diploid balik. So kenapa sperma dengan ovum mesti dihasilkan separuh? Sebab dia nak menghasilkan gamet yang haploid. Macam kita kata, kalau sperma yang dihasilkan adalah separuh, ovum separuh, lepas persenyawaan dia akan jadi zygote, which is zygote ini adalah
diploid. Okay, ni tak ada masalah. Kita terus laju. Macam mana sperma terhasil. Now, sperma ni terhasil, ni saya nak cuba cerita sikit lah. Bayangkan, tadi saya kata ini adalah testis. Testis ni sebenarnya kalau you guys tengok dekat sini, dia terdiri daripada tubul. Dia macam berlingkar-lingkar. Bila testis tu kita potong, buat keratan rentas, ia terdiri daripada lingkaran. So lingkaran ini kita panggil dia sebagai tubul seminiferous. Nah, tubul seminiferous ni kita potong. Bila potong kita tengok gambar dia punya keratan rentas adalah daripada hadapan. So keratan rentas dia daripada hadapan adalah macam ni. So saya ulang slow-slow. Bayangkan testis. Dalam testis dia terdiri daripada tubul seminiferous. Tubul seminiferous ni kita potong satu. Dan ini adalah keratan rentas. Gambar yang saya tunjuk ni adalah keratan rentas tubul seminiferous. Satu tubul seminiferous. So tubul seminiferous ni dia terdiri daripada ada satu dinding paling luas sekali. This one kita panggil dia adalah sebagai sel germa primordium. Daripada sel germa primordium ni nanti kita akan belajar dia akan menjalani mitosis membentuk spermatogonium. Okay, daripada spermatogonium nanti dia akan berkembang menjadi spermatosid primer. Daripada spermatosid primer, ia akan mengalami meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Daripada spermatosid sekunder, ia akan menjalani meiosis 2 membentuk spermatid. And then spermatid itu akan menjalani pembezaan menjadi sperma. Kalau you guys perasan, macam mana nak cakap tak dekat depan. Sperma tu kalau awak nampak dia build up adalah daripada tepi ke tengah. And then dia akan keluar daripada tubul seminiferous. Nampak tak? Gambar ni kan, satu tubul. Ni kalau tak faham nanti tanya saya balik tau. Satu tubul kita potong. Once kita potong dia besar. So dia start, kalau awak perasan, dia start daripada hujung dinding ke tengah. So daripada dinding ni, dinding yang paling tepi ni, ini adalah sel germa primordium. Ini sel, ni korang tak ada nota ni tau. Sel germa primordium. Daripada sel germa primordium, dia akan menjalani mitosis membentuk spermatogonium, mitosis. Lepas tu spermatogonium ni akan berkembang menjadi spermatosid primer, berkembang. Ini nombor 3. Lepas dia berkembang, dia akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Daripada spermatosid sekunder, ia akan menjalani meiosis 2 membentuk spermatid. So spermatid ni akan menjalani pembezaan membentuk sperma atau spermatozoa. Now, satu lagi yang ni tak ada dalam buku teks tapi you should know. Tadi saya tak sempat ajar. Dekat tubuh seminiferous ada satu sel namanya adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ni quite famous juga tau, tapi tak adalah dalam buku teks macam ada dalam buku teks ada tau sel Sertoli. Sel Sertoli ni dia dapat membekalkan nutrien nak bagi sperma itu matang. So sperma sihat dia mesti cantik macam ni. Kalau tiba-tiba dia ada 2 kepala ke sengit, kita kata dia consider tak sihat. So macam mana nak jadikan sperma sihat dan matang, itu adalah kerja sel Sertoli. Now, kalau korang tak faham, jangan risau. Kita tunjuk nota yang this one. So tadi kita dah tunjuk tau. So tadi kita kata, dalam 15.2 kita nak cerita adalah mengenai gametogenesis. Apakah itu gametogenesis? Adalah proses membentuk gamet. Pembentukan gamet ada 2 jenis. Satu adalah spermatogenesis untuk membentuk sperma. Kedua adalah oogenesis untuk membentuk ovum atau oosit sekunder. Now, kita mula dulu dalam pembentukan spermatogenesis. Dalam spermatogenesis, ia bermula, proses ini berlaku dekat tubuh seminiferous di mana proses ini bermula dengan sel germa primordium. Now, sel germa primordium ni buat apa? Ia akan menjalani mitosis berulang kali membentuk spermatogonium. Daripada spermatogonium, ia akan berkembang membentuk spermatosid primer. Kemudian spermatosid primer, ia akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Dari spermatosid sekunder, ia akan menjalani meiosis membentuk spermatid.
Spermatid ni kalau bahasa paling mudah saya nak kata sperma tak matang. So macam mana ia nak jadi sperma yang matang? Spermatid ini akan menjalani pembezaan membentuk sperma. Okay, so ini adalah dia punya flow. Kalau tak faham tak apa. So saya nak terus bagi latihan ke awak. Sekejap latihan yang tadi. Sekejap saya ada share dekat dalam group tadi. Sekejap nak sharing sekejap. Saya tak sempat lah nak ni. Tapi saya tahu tajuk ni boring kalau you guys macam mana saya nak cakap. Saya cakap je tapi macam mana saya tak tahu awak faham ke tak. So kena buat latihan juga. Sekejap saya cari latihan sekejap. Dekat awak punya kelas. Okay. Share sekejap. Sekejap good notes. Ini sebenarnya untuk kelas UPSI tau. Kelas UPSI study. Sebab saya takut saya tak jumpa awak UPSI. Rabu memang saya tak ada. Rabu sebenarnya kita ada teknik menjawab daerah. So basically memang saya tak ada. Okay. So kita buat latihan dulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Continue. Start broadcast. Sekejap. Saya buat poll tau. So basically kita buat macam ni. Macam biasa. Saya tunjuk soalan. This one. Wow, dah lah dia punya skema tertinggal dekat sekolah. Bijaknya saya sekejap So sama-sama lah kita cek jawapan dia sampai betul. Sekejap. Share screen. Kamu Mariana? Alhamdulillah. Okay, dah. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan keratan rentas testis manusia. So suruh namakan W. So apakah itu W? Kejap cari dulu jawapan dia. Okay, nampak tak? Okay, Raja 1 menunjukkan keratan rentas bagi testis manusia. Apakah itu W? What is W? So A jawapannya ductus sperma. B adalah vas deferens. C adalah epididymis. D adalah tubuh seminiferous. Sabar semua, saya nak buatkan pool. Sabar. Faris memang tajuk ni favourite awak kan? Sabar. Okay. Tak apa Faris, saya suka je. Gurau. Soalan 1. Okay, soalan 1 sebab Faris dah jawab. So kita jawapannya betul adalah tubuh seminiferous. Okay. Tahniah. Okay, now kita dah nak tengok soalan nombor 2. Okay. Now soalan nombor 2 adalah, wow. Rajah 2 menunjukkan sistem pembiakan perempuan. Okay, sistem pembiakan perempuan. Suruh kita teka apa? Antara A, B, C dan D, mana satukah tempat persenyawaan? Antara A, B, C dan D, mana satukah tempat persenyawaan? Sekejap, sabar. A, B, C, D. Launch. Okay, tengok daripada soalan 2. Rajah 2 menunjukkan sistem pembiakan perempuan. So, manakah satu tempatnya persenyawaan? Adakah A, B, C atau D? Saya buat soalan 2 jap. Grateful. Banyak juga jawapan dia. Pelbagai. Korang kan terror tajuk ni. Sekejap Perempuan dah belajar. Come on. Tak patut salah. Launch. Sabar dulu. Dah? Okay, let's go. Kita tengok berapa orang jawab. Jangan risau, saya tak tahu pun siapa jawab. Okay, right. Sekejap soalan 2. Soalan 2. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Now, let's go. Mari kita tengok jawapan yang betul apa. Sebelum tu, D tu apa sebenarnya? D untuk perempuan ni apa sebenarnya? Vagina. Betul vagina. Betul vagina ataupun kadang-kadang orang suka sebut vagina. Kadang orang sebut faraj. Okay, so dia boleh jadi faraj atau vagina. Okay, so C tu apa C? C apa? Adakah cervix atau uterus? Cervix. Uterus. Uterus. Kalau cervix ni in between this one, ini cervix. Cervix in between antara vagina dengan uterus. So B tu apa? Ovari. Yes, very good, ovari. A adalah fallopian. So, jawapannya?
Saya bagi jawapan. Okay, tekan antara A dengan C. Mana satu? C. Oi! Apa ni? A. Awak lah yang jawab salah. Weh, C tu tempat penempelan lah. Kalau pregnant kat sini, tak apa, dia lelaki. Ni penempelan. Persenyawaan. Persenyawaan tempat sperma dengan ovum dating. Which is dekat tiup falopia kan? Fallopian ke falopia? Falopio Falopio. Falopio. Follow Okay. flow. Falopio. Okay. So, dekat sini persenyawaan. So, persenyawaan ni bahasa pasar dia tapi tak boleh jawab masa periksa. Tempat dating sperma dengan ovum dating kat mana? Kalau korang dekat sekolah dating kat mana? Kat tangga. Tempat kat situ. So kalau sperma dengan ovum ni, tempat dating dia adalah dekat tiup falopia. So persenyawaan. Jap. Fertilization, persenyawaan. Tiba-tiba saya tak boleh je per. Sabar Senyawaan. Okay, ngam. Right, next question. Wow. Ini soalan korang. Korang favourite soalan ni. Ui, susah lah. Sekejap, korang boleh nampak tak tulisan dia ni? Okay. Wow, okay. Rajah 3A ni kita try sama-sama lah sekejap Kita try sama. Saya skema ni saya tinggal dekat sekolah ni. Korang dah jawab soalan 3? Bagusnya, siapa dah jawab ni? Okay, Rajah 3 menunjukkan pembentukan sperma dalam manusia. Okay, betul sperma dalam manusia. Jom kita buat satu-satu. Now, mula-mula kalaulah dalam pembentukan sperma, dia mula dengan sel apa? Sel germa primordium. Yes, sel germa primordium. Lepas tu ia akan menjalani mitosis, membentuk spermatogonium. Spermatogonium ia akan berkembang membentuk spermatosit. Betul ke spermatosit? Spermatosit primer. Okay, sebab dia primer je. Okay, saya nak bagi awak senang. Sini kita panggil dia adalah sebagai 2N. Sebab dia mitosis. Sini masih lagi 2N. Sini 2N. Daripada spermatosit primer, ia akan menjalani meiosis. Asal dia nampak tak? Kalau dia dah menjalani meiosis 1. So, sini dia akan membentuk spermatosit sekunder. Lepas tu, ia akan menjalani meiosis 2. So, kalau dia dah jadi meiosis je, basically you guys should know this one is 2N. Okay, lepas tu dia akan menjalani meiosis 2. Meiosis 2 membentuk apa? Panjang gila. Spermatik. Yes, very good. Spermatik. Macam mana spermatik nak jadi sperma? Proses apa? Ajak ada yang jawab ke ni? Perbezaan. Yes, very good. Pembezaan. Barulah tengok pilihan jawapan. So, pilihan jawapan dia. Pertama, A. Sel J adalah haploid. Betul salah? Tengok situ. Tak. Sel J ni, sebenarnya sel J itu adalah spermatogonium. So, dia bukan haploid. Spermatogonium. Actually, dia adalah 2N, diploid. Okay, jawapan B. Sel K terbentuk melalui mitosis. K ni apa? Sel K terbentuk melalui mitosis. Saya rasa macam okey. Okey, tunggu situ. Sel L adalah diploid. Salah. This is salah. Confirm salah. Sel L dan M adalah seiras. L dan M adalah seiras. Okey. L dengan M adalah seiras. Setuju tak? So, jawapan dia yang ni dah salah. So, kita tinggal 2 jawapan je. Either jawapannya adalah B atau either jawapannya adalah D. Tak ada yang jawab B. Oh, ramai yang jawab D. Sebenarnya dia tak seiras tau. Kenapa saya kata jawapannya D? Kenapa dia tak seiras? Asal sebenarnya sperma ni tak seiras. Asal dia tak seiras? Awak ingat balik tak konsep meiosis? Meiosis dia menghasilkan 4 sel anak.
Di mana meiosis tu ingat tak dia punya sel anak tak sama. Sebab dia ada proses satu yang berlaku kat profasa satu. Ingat tak dalam meiosis satu, dia ada satu proses yang boleh menghasilkan variasi. Apa ingat? Sperma sebenarnya tak sama tau. Ada satu proses dekat dalam meiosis satu, profasa satu yang menyebabkan semua sel anak itu berbeza. Ada satu peristiwa yang berlaku kat profasa satu. Siapa tahu apakah nama proses yang berlaku dekat profasa satu yang boleh menyebabkan actually sel anak yang terhasil daripada meiosis semua tak sama. Siapa tahu? Dia berlaku kat profasa satu, masa meiosis satu. Pertukaran genetik ke cik? Yes, very good. Pertukaran genetik which is pindah silang. Pandai pun Anis. Yes. So kesimpulannya, actually memang tak sama. Paling senang, the basic rules yang saya nak bagi tahu awak. Katakanlah kembar. You guys ada kembar tak seiras. Pernah dengar tak kembar tak seiras? Saya tak tahu kat sekolah kita ada tak. Kembar tak seiras satu lelaki, satu perempuan. Actually, kembar tak seiras tu dia adalah daripada sperma yang berbeza. So sebenarnya walaupun ia daripada bapa yang sama, testis yang tempat yang sama, actually semua sperma yang dihasilkan itu tak sama antara satu sama lain. So kat sini saya suka soalan ni, nasib baiklah saya boleh fikir. So kat sini sebenarnya jawapan dia identical ni tak, sebab ia adalah melalui proses meiosis. Once ia akan menjalani meiosis, ia sebenarnya ada menyebabkan variasi. Sebab tu kalau you guys perasan, even though you guys daripada the same parents, ibu dan ayah yang sama, adik-beradik muka lain-lain tau. Sebab setiap kali persenyawaan berlaku, sperma itu adalah berbeza. Ovum itu adalah berbeza. Sebab sperma dengan ovum itu, ia dihasilkan melalui proses meiosis. So konsep proses meiosis satu, ia boleh menghasilkan variasi disebabkan dalam meiosis berlakunya pindah silang. Okay, tricky sikit kan. Silang. Now, Rajah 4. Rajah 4 menunjukkan proses spermatogenesis. Bilangan kromosom sel germa primordium. Okay, this one is 38. So, you guys kena teka P tu berapa nombornya. Ini soalan nombor 4 Sekejap, belum buat lagi. Sekejap, saya pun kena tengok dulu lah. Sekejap. Buat macam ni nak bagi awak faham. Kalau tak ngantuk lah. Sekejap, soalan 4. Teka dulu Soalan 4. Sekejap. A, B, C, D. Okay, launch. Try soalan 4. Jawapan dia which one? Dia macam perasan tak? Dia macam kat sebelah je tu. Sel germa primordium, dia akan jadi apa? Spermatogonium. Spermatogonium, ia akan berkembang jadi spermatosid primer. Spermatosid primer, ia akan berkembang menjadi spermatosid sekunder. So, awak teka jawapannya apa? Jawapannya ada dua je. Either dia adalah 38 atau 19 je. So, siapa jawab A dengan D tu saya consider, oh ya Allah, jawapan pelbagai juga. Tak apa, baru 16 tahun kan. Tak apa, saya tak marah. Awak tahun depan awak buat macam ni, sebulan nak SPM memang saya ketuk lah kan. Tapi tak apa, saya rasa macam, alah baru 16 tahun, chill-chill kan, honeymoon kan. Dah, woi ya Allah. Semua ada. Oi, ngeri awak kena buat soalan objektif banyak lah weh. Tak apalah, takut saya nak tengok korang tekan ni kan. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Tengok Sel germa primordium 38 kita consider dia sebagai 2N. Daripada sel germa primordium dia akan jadi spermatogonium. Kan? Ni spermatogonium lah. Ni spermatogonium. Sekejap. Gonium. Okay, so ini mitosis. Kalau dia mitosis je, sel spermatogonium ni adalah 38 tak? Lepas tu daripada sel spermatogonium dia berkembang menjadi
spermatosid primer. Sebab bila dia berkembang dia tak melibatkan apa-apa. So spermatosid primer masih lagi 38. Lepas tu kat sini dia dah mengalami meiosis. Once dia dah jadi meiosis, tak kisahlah dia meiosis 1 atau meiosis 2. Once dia meiosis, yang ni sebenarnya bilangan dia dah jadi 19. Which is ini adalah spermatosid sekunder. Ini 2N. Ini 38. Masih lagi 38. Sini adalah 38. Sini dah jadi 19. So jawapannya adalah C. So tahniah. Okay, so kat sini vote ada, sekejap So ada 19 orang vote, so 14 orang vote C. So siapa yang vote C tu maksudnya awak tahniah, awak dah lulus dah tajuk bab 15 ni. Okay, so sampai sini okay? Right, so saya nak beli jiwa ni. Saya nak masuk tajuk yang budak-budak tadi tergolek tu tadi. Eugenesis tu tadi, kan? So kita nak masuk eugenesis Bismillah. Dia tak bagi eugenesis. Soalan ni pun bias kat eugenesis. Serius lah. Okay. Now, eugenesis Bismillahirrahmanirrahim. Now, untuk perempuan pula, saya tunjuk dulu gambar lah. So, basically gambar ni bagi awak senang nak faham sikit. Saya tak bagi nota yang ni sebab nota ini terlampau detail untuk awak. So, nota detail ni saya tak bagi lah. Banyak sangat nak di print. Lepas tu baca pun tidak. So, basically saya tak buat lah. Nah, ini saya nak cerita macam ni. Perempuan ni, kita lahir dia macam ni cerita dia macam ni slow-slow. Macam mana the nicest way I would like to explain? Okay. Ini adalah ovari perempuan. Ovari perempuan ni, kita ni lahir-lahir, kita memang dah ada sel gamet. So, sel gamet perempuan ni, kita kenali dia sebagai usid. So, saya baca dulu satu-satu. So, tadi kita kata proses menghasilkan gamet namanya gametogenesis. Gametogenesis ada 2 jenis. Satu adalah spermatogenesis, satu lagi adalah oogenesis. Kalau spermatogenesis adalah proses untuk menghasilkan sperma. Jika namanya adalah oogenesis, proses ini adalah untuk pembentukan usid sekunder. Nah, macam ni. Saya cakap tadi dengan your friends kat kelas UM macam ni. Perempuan ni tak sama macam lelaki. Lelaki saya nak bagi tahu awak tau. Proses spermatogenesis for the boys bila dia jadi adalah masa katalah perempuan lelaki tu dia datang dia hasilkan semen for the first time in his life pada umur 14 tahun. So masa umur 14 tahun tu baru dia menjalani spermatogenesis. Saya ulang lagi sekali. Okay. Untuk lelaki spermatogenesisnya berlaku bila dia akhir balik. Katalah dia akhir balik di umur 14. So 14 tu lah baru dia first time menghasilkan spermatogenesis, sperma yang matang. Tetapi untuk perempuan, you guys punya, korang dah ada gamet betina sejak dalam kandungan ibu. Senang kata, bila kita, awak dalam kandungan, dalam keadaan fetus, dah cukup sifat, dah ada ovari, asal je perempuan tu, girl tu dah ada ovari, walaupun dia masih baby, sebenarnya dia dah ada gamet. Sebab itu kita pernah cakap, gamet ni dia bergantung, gamet perempuan ni dia ikut umur. Katakanlah saya 43. So umur gamet saya dah 43. Tapi kalau lelaki, dia tak 43 tau. Dia tak ikut umur tu. Sebab katakanlah dia hasilkan sperma itu umur dia 12 tahun. So baru 12 tahun tu dia hasilkan. So kalau macam perempuan, kita punya gamet tu dah ada dari lahir-lahir kita dah ada gamet. Sampai situ je. Saya nak terang kat situ, boleh tak? Boleh Okay. Meta memang faham Meta. Saya takut upsi ni Meta. Oi. Okay now. Okay. Nak. Navisha. Okay. Right. Now. So kita nak cerita. Sebelum lahir, perempuan dah ada ovari. So kita nak kata, asal je perempuan kecil-kecil dah ada ovari, dekat dinding ovari tu ada sel germa primordium. Sama je. Sel germa primordium ini masa berlaku kat fetus tau. Maksudnya dalam keadaan baby, korang dah cukup sifat, korang punya sel germa primordium ni telah menjalani mitosis membentuk oogonium. Kemudian oogonium ini akan berkembang membentuk usid primer. So kita lahir je, baby perempuan lahir je, sebenarnya kita dah ada 500,000 usid primer. Sampai sini okey tak? Okay. Right. So tadi saya tambah. Usid primer ni Tuhan jadikan usid primer ni dia ada protection dekat luar yang kita panggil dia sebagai follicle. Kalau usid itu adalah usid primer,
Folikel dekat luar namanya adalah folikel primer. Kalau usit itu adalah usit sekunder, folikel dia paling luar, kita panggil dia usit sekunder. Sampai sini adakah awak clear? Is it clear for you? Okay, now. So ceritanya, bayangkan cerita dia sama je. Okay, macam ni. Saya bagi awak tips untuk perempuan, girls. Kalau, bukan girls, lelaki. Kalau korang rasa tajuk oogenesis ni pening, korang just back off yang dia lahir macam mana, bayi dah ada usit sekunder tu semua, awak lego yang tu. Awak just ingat cerita dia ini je. Saya bagi yang paling senang je. Awak kata, dalam pembentukan oogenesis, ia bermula dengan sel germa primordium. Sel germa primordium akan menjalani mitosis membentuk oogonium. Kemudian oogonium ini akan berkembang menjadi usit primer. Di mana usit primer ni untuklah wanita bayi memang dia dah ada usit primer. Dah stop je kat situ. Kemudian banyak-banyak usit primer ni, satu usit primer ini dia akan berkembang. Bukan. Usit primer ni nanti dia akan menjalani meiosis 1 membentuk usit sekunder. Saya ulang lagi sekali dalam oogenesis. Oogenesis bermula dengan sel germa primordium akan menjalani mitosis, membentuk oogonium. Kemudian oogonium ini akan berkembang menjadi usit primer. Right. Kemudian usit primer ini akan menjalani meiosis membentuk usit sekunder. Satu usit sekunder. Satu je usit sekunder. Dia hasilkan satu usit sekunder. Satu lagi kita kenali sebagai jasad kutub. Kemudian usit sekunder ini nanti dia akan melengkapkan meiosis 2 membentuk ovum dan 3 jasad kutub. Sedang kata, apa bezanya spermatogenesis dengan spermatogenesis dengan oogenesis? Beza dia anak. Kalaulah spermatogenesis, tadi saya kata dalam spermatogenesis, empat anak ni semua sama muka dia. Bayangkan, kalaulah ni tadi, dalam spermatogenesis, sel germa primordium akan menjalani mitosis. Sekejap, gambar ni tak cantik. Sel germa primordium akan menjalani mitosis membentuk oogonium. Kemudian oogonium akan berkembang menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder. Kemudian daripada spermatosit sekunder ia akan menjalani meiosis membentuk spermatid. And then spermatid akan menjalani pembezaan membentuk sperma. Dekat sini saya nak cakap. Nampak tak? Meiosis, konsep meiosis dia akan menghasilkan 4 sel anak. Tapi dalam spermatogenesis, 4 sel anak ni muka semua sama. Sama. Tapi kalau dalam oogenesis, dia hasilkan 4 sel anak juga tau. Tapi masalahnya, anak dia macam ni. Dia ada satu je ovum, hasil akhirnya, satu ovum, 3 adalah jasad kutub. Kenapa? Kalau ada nota kita yang lama, sebab pembahagian sitoplasma itu tidak sepadan. Bukan, tidak seragam, tidak uniform. Ni kalau tak faham, tak apa. Besok awak boleh tanya saya. So far, sampai sini adakah okey untuk awak? Okey. Right, kita teruskan. Now, ni kita... Ya Allah. Sepatutnya ni dah tahun ketiga dah saya ajar online. Tapi macam ni lah juga kan. Now, ini adalah comparison yang saya buat lah. So dari sini kita boleh tengok sama-sama lah from satu side to another side. Okay, kalau awak tengok apakah persamaan antara oogenesis dengan spermatogenesis? Persamaannya, kedua-duanya ia melibatkan sel germa primordium. Sama. Apakah persamaan yang kedua? Persamaan kedua kalau daripada gambar ni, apakah persamaan yang you guys boleh nampak daripada gambar ni? Kedua-duanya melibatkan proses apa? Mitosis. Pandai pun. Dia melibatkan proses mitosis. Apa lagi proses yang sama antara oogenesis dengan spermatogenesis ni? Meiosis. Yes, very good. Ia melibatkan meiosis. Dan satu lagi, meiosis, 3 dah. Paling senang saya cerita 3. So kalau soalan itu tanya, apakah perbandingan antara oogenesis dengan spermatogenesis, awak dah ada 3.
Pertama, you guys kata ia bermula dengan sel germa, ia melibatkan sel germa primordium, ini juga sel germa primordium. Kemudian ia melibatkan proses mitosis, di sini juga mitosis. Persamaan yang ketiga, ia melibatkan meiosis 1, meiosis 2, ini juga adalah meiosis 1, meiosis 2. Perbezaan dia adalah di sini. Perbezaannya, di akhir meiosis 2, ia akan menghasilkan sel anak yang sama, which is sperma. Tetapi di akhir meiosis 2, oogenesis, ia akan menghasilkan dua jenis. Dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Maksudnya, kalau meiosis 2, dalam oogenesis, dia hasilkan 1 ovum, 3 jasad kutub. Tapi kalau di akhir meiosis 2, untuk spermatogenesis, nampak tak? Dia hasilkan semua sama. Sperma yang sama saiz. Okay. Itu adalah perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, kita kata kalau oogenesis ni berlaku kat mana oogenesis? Oogenesis you guys tahu tak dia berlaku kat mana? Ovari. Yes, very good. Ovari. Kalau lah spermatogenesis? Testis. Yes, very good. Dia berlaku dekat testis. So sampai sini adakah okey untuk awak? Is it okay for you? Ya. Last sikit. Last ya. Sabar semua. Tak, saya rasa dekat daerah Kuala Selangor, tata sekolah kita je yang tak habis lagi. Tak, kursus tak habis lagi. Okay. Tapi sebab dia orang periksa lambat, dia orang periksa bulan 12. Kita lagi hebat lah sebab kita mula awal. Nah, kita nak cerita pasal kitahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitahid ni korang dengar belapan dada, okay? Nah, sebelum saya nak masuk kitahid, saya nak cerita macam ni je. Saya nak bagi idea. Okay, lelaki korang kena belajar walaupun korang tak ni. Nanti korang kahwin pun dengan perempuan. So, you should know. So, dalam kitahid macam ni. Korang kena bayangkan, kitahid tu, lokasi kitahid berlaku, memang nama dia head. Which is, you guys tahu head itu adalah darah keluar daripada vagina. Allahu Akbar. Faraj. Tapi dalam kitahid sebenarnya kitahid ni sebenarnya kita cerita lokasi kitahid itu berlaku dua tempat. Satu dia berlaku dekat sini, uterus. Satu lagi adalah kat ovari. So kitahid ni saya ulang lagi sekali, ia berlaku dua lokasi. So maksudnya ada dua graf yang korang kena observe. Satu graf yang ada yang dekat uterus, satu lagi adalah kat ovari. So ini adalah uterus. Uterus ni nanti sebelum perempuan period, sebenarnya kalau korang perasan girls, kalau sebelum korang period, korang akan rasa bloated tau. Korang rasa macam kembung sikit. Sebelum the day before period tu nak keluar, korang akan rasa macam buncit sikit. Sebenarnya, dinding uterus ni sebelum darah head tu keluar, dinding ni akan tebal. Tiba ada berlakunya penebalan dinding dekat uterus. So penebalan dinding ekstra kat uterus ni, kita panggil dia sebagai endometrium. So katakanlah jika tidak berlaku penempelan, tahu tak endometrium ni dia akan luluh keluar. So dia jadi darah head. Now, kenapa senggugut itu jadi? Okay, saya tambah Awak tahu kan tadi saya kata lapisan dinding uterus ni ada extra uterus ada lapisan dinding yang kita panggil endometrium. Endometrium kat sini semua. Okay, so awak punya uterus ni sebenarnya is very muscular. So sebenarnya bila kadang-kadang dinding ni tebal sangat, awak punya uterus ni akan mengecut sikit. Bila mengecut sebab dia nak cuba keluarkan lapisan dinding ni tadi. So bila dia mengecut and then dia ada darah ketul, so itu menyebabkan orang cramp ataupun kita kata senggugut. So senggugut tu adalah satu sebab bila you girls punya dinding uterus itu ada lapisan dinding ekstra, lepas tu dia mengecut. So bila dia mengecut, kenapa dia mesti mengecut? Sebab dia nak keluarkan dinding tu lah. So kalau lapisan dinding itu tebal, sebab tu dia jadi sakit. And then ditambah ada darah-darah beku. So basically itulah dipanggil senggugut. Senggugut ni biasanya first day kot teruk. Yang kadang orang kena makan ubat, makan painkiller. Sebenarnya itulah dinding uterus. Dan saya nak beritahu girls, senggugut tu is like macam rasa contraction sedikit. Actually tu contraction nak macam bersalin. Cuma tak kuat macam bersalin lah. Bersalin lagi banyak kali ganda lah daripada senggugut. Tapi that's the feeling. The feeling is like sama je. Uterus itu tengah mengecut. Sebab itu sakit. So kalau untuk boys jangan cek pasal kalau perempuan masa first day. Senggugut tu memang sakit. Serius sakit. Sebab uterus itu tengah mengecut. Ada lapisan dinding tu keluar. Sebab tu memang kalau first day ada certain perempuan memang dia akan makan painkiller lah. Alright, sampai sini okay? Alright, so boys have some mercy lah. Maksudnya korang lebih memahami perempuan lah afterward kan. Now, so sekarang kita nak tengok cerita pasal ni. Ready semua? Nah, kita nak cerita adalah mengenai kitahid.
So kita head ni macam saya kata tadi, dia berlaku kat dua tempat. Satu adalah dekat ovari, satu lagi adalah dekat uterus. So dalam tajuk ni sebenarnya dalam kita head ni, kita akan cerita 4 jenis hormon. FSH, estrogen, LH, progesteron. Tapi saya pecahkan kedua. Kalau FSH dengan LH, ia dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Kalau awak nampak yang nama short form, FSH, LH, ia dihasilkan kelenjar pituitari. Kalau awak nampak jen-jen kat belakang, ini dihasilkan dekat ovari. Sampai sini okey tak? So, ini sepupu. Sekejap lagi saya. FSH dengan LH sepupu. Dia daripada kelenjar pituitari. Kalau estrogen dengan progesteron, dia dirembeskan kat mana sebenarnya lokasi dia adalah ovari. Sampai sini okey? Is it okay for you? Alright, so saya teruskan slow-slow je. Now, saya suka cerita macam ni tau. Sebab masa ni korang belajar form 1 kita head ni. So kira macam korang tak tahu apa-apa lah ni. Yes. Laki, korang tahu apa pasal head ni, kita head? Apa yang korang tahu masa kita head ni? Boys, do you have any knowledge about kita head ni? Girls, korang tahu tak kita head selain daripada darah head keluar melalui faraj, vagina tu? Itu je kah yang korang tahu? Kita head ni biasa ada berapa hari? Yang idealistik, perempuan tu tak ada masalah hidup langsung. 14. Allah! 28 ni. Tak apa. Wah, okay, berapa? Weh, sebulan weh, dia ikut macam bulan kalender Islam. Berapa? 28 cikgu. Terima kasih 28 hari. Tapi tak apa. So maksudnya betul lah korang tak faham masa tingkatan 1. Tak marah. Online kan? Nah, jom. Okay, kita cerita dia, kita pecah tau. Terima kasih dia ada 4 fasa. Very good. Ada 4 fasa. So kita boleh pecahkan dia kepada 4 fasa. So basically saya akan pecahkan macam ni tau. Okay, saya pecahkan tau. Kalau you guys belajar pasal 4 fasa tu, saya pecahkan ikut fasa lah. Sabar sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Now, saya pecahkan fasa pertama macam ni tau. Yang hari 5 ni fasa pertama tau. Okay. So, kalau awak tengok yang warna kuning tu, itu fasa pertama. Fasa pertama tu darah head keluar. So, macam ni. Kita head, kalau orang tanya besok, perempuan, kalau you guys dah kahwin, korang plan nak dapat anak, first thing first, korang mesti ada kita head. Korang ada apps lah. Korang kena ni. Bila doktor first thing dia akan tanya bila darah head tu keluar. Maksudnya head keluar tu maksudnya hari pertama darah tu keluar. Bukan kering tau. So hari pertama darah keluar. So you guys kena tahu sebab kita nak tahu pregnant tu daripada last period kita. So katakanlah first day darah tu keluar melalui vagina atau faraj. Itu kita kata dia hari pertama. Sampai sini awak ikut masih lagi dengan saya. So hari pertama ni katakanlah yang ini saya buat yang ni hari kelima ni head keluar. So dekat uterus apa jadi masa ni pendarahan uterus. Maksudnya lapisan dinding endometrium tu tadi. Okay. Dinding uterus tu yang kita panggil endometrium ni luluh. So head berlaku. Tapi apa yang jadi dekat ovari masa ni sedih ni dekat sini. Darah head keluar. Dekat ovari pula apa yang jadi masa tu ada satu usit primer dipilih berkembang menjadi usit sekunda. Saya ulang slow. Dalam kita head pada hari pertama hingga hari kelima. Okey, apakah yang terjadi di uterus masa ni darah head keluar? Apakah yang terjadi dekat ovari masa ni perkembangan folikel? Masa tu folikel tu kecil je, usit primer, dia berkembang besar. Sampai sini adakah awak okey dengan saya? Okey Now, macam mana folikel ini boleh berkembang? Folikel ini berkembang adalah disebabkan oleh hormon FSH. Is it okay for you? Sebab tu kalau awak tengok graf, FSH ni tengah ada dalam darah. Okay. Now, so itu hari kelima. Kemudian pada masa sama, kalau you guys perasan, folikel ni makin lama makin besar tau. This one, folikel makin besar. Folikel ni, selain fungsi dia adalah untuk protect usit sekunda, folikel ni dia boleh menghasilkan estrogen. So folikel awak, kalau awak ada buku teks awak conteng je,
folikel ni boleh hasilkan hormon estrogen. Makin besar folikel, estrogen dia makin banyak. Sampai sini okey? Okey. So, hari yang kosong sampai hari kelima, macam kita kata, masa ni kita kata head berlaku. Dinding endometrium luruh, lepas tu folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder. Siapa punya kerja? FSH. Ini tak ingat tak apa, ni tak apa, tak payah. Kemudian kita tengok pada hari ke-6, hari ke-6 hingga 14. Ini adalah fasa ini kita panggil dia baik pulih. Pernah dengar tak masa you guys belajar fasa ini kita kenali dia sebagai baik pulih? You guys pernah belajar tak? Ada tak? Fasa baik pulih. Ada Right. Now yang masuk kelas online cikgu ajar tu ingatlah kan. Siapa yang hanyut masa online form 1 tu memang habis awak kan. Okay. Sekejap Right. So ini kita cerita yang ini adalah head. Right. Fasa yang ini saya panggil dia adalah baik pulih. Kenapa baik pulih? Awak nampak tak? Lapisan dinding endometrium ni makin tebal. Dia starting tu ni tebal. Thicker. So awak tengok situ. Macam mana dia makin tebal adalah disebabkan oleh folikel. Nampak tak? Folikel dia makin berkembang. Tadi saya kata makin besar folikel, apa jadi pada hormon estrogen? Apa jadi pada hormon estrogen? Banyak. Yes, very good. Makin banyak. So logiknya makin besar folikel, makin banyak estrogen. So soalan saya berdasarkan graf kat sini, apakah fungsi hormon estrogen? Apakah fungsi hormon estrogen? Daripada gambar tu je. Boleh agak tak apakah fungsi hormon estrogen? Baiki dinding endometrium. Lagi sekali Hana. Baiki dinding endometrium. Yes, very good. So fungsi dia okay, membaiki dinding endometrium. Yes, very good. Okay, membaiki. Membaiki dinding endometrium. Tadi ada siapa? Oya ada cakap pasal hari ke-14 kan? So hari ke-14 tu sebenarnya apakah yang berlaku dekat sini? Hari ke-14 ni dia berlaku adalah ovulasi. So macam mana kita nak tahu ovulasi? Ovulasi ni kita nak tahu masa tu semua tengah peak. Macam mana kita nak tahu ovulasi itu akan berlaku? Masa berlakunya ovulasi sehari sebelum maksudnya hari ke-13 kalau you guys perasan, masa ni semua hormon naik. FSH naik, estrogen naik, ada satu hormon kita panggil dia, ini paling shoot tinggi, yang ini kita panggil dia adalah sebagai hormon LH. LH pun naik. Tapi LH ni sebenarnya yang merangsang ovulasi. Kalau soalan tanya, apakah fungsi LH? LH adalah merangsang ovulasi. LH fungsi dia merangsang ovulasi. So basically kalau kita tahu LH tu tengah banyak, sangat tinggi, maksudnya ovulasi tu dah nak dekat. Okay, so hari ke-14, korang pun ingat hari ke-14 apa yang jadi? Itu adalah ovulasi. Macam mana ovulasi boleh berlaku? Adalah disebabkan oleh LH. So masa ni apa jadi pada hormon lain? Pada masa ni estrogen tinggi, FSH juga tinggi. Sampai sini okey? Now, katakanlah itu hari ke-14. So hari seterusnya adalah hari ke-15 hingga hari ke-16. Okey, hari ni ini adalah selepas ovulasi. Okey, yang ni saya lupalah nama dia panggil apa. Saya tak ingat. Dia ada 4 fasa tapi saya tak ingat ni. Nah, sebelum usit sekunder dibebaskan, katakanlah ini adalah pembebasan usit sekunder kan. Tadi ingat tak saya kata kalau dia usit sekunder, nama folikel itu adalah folikel sekunder. Betul? Now, katakanlah sehari sebelum ovulasi, folikel sekunder, dia akan berubah menjadi folikel graf. Maksudnya, apakah itu folikel graf? Folikel graf adalah folikel sekunder yang paling matang. Kalau kita tahu folikel sekunder itu telah menjadi folikel graf, maksudnya esok akan menjadi ovulasi. Now, folikel graf ni selepas ovulasi, apa jadi pada dia? Folikel graf ini akan berubah menjadi corpus luteum.
Once dia jadi corpus luteum, dia masih hasilkan hormon estrogen tapi dia tambah satu lagi hormon. Apakah hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum? Kalau dia dalam folikel, dia hasilkan estrogen je. Tetapi kalau dia dah jadi corpus luteum, dia dah merembeskan dua jenis hormon. Apakah jenis hormon itu? Progesteron dengan estrogen. Yes, very good. Progesterone and the other one adalah estrogen. Nah, corpus luteum ni sebenarnya dia tunggu, dia berkembang, saya nak kata dia maintain dia punya saiz itu lebih kurang dalam masa seminggu. Okey, jika berlaku persenyawaan, corpus luteum tu maintain besar. Tapi jika tiada persenyawaan, corpus luteum itu akan luluh. Now, kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau corpus luteum ni besar, tengok slow-slow je dengan saya. Kalau corpus luteum ni besar, progesteron estrogennya adalah banyak. Teka. Kalau corpus luteum ni makin kecil, makin sikit, apa jadi pada progesteron dengan estrogen? Makin sikit. Yes, very good. So kalau awak tengok sini, progesteron, saya tulis EP progesteron ni makin sikit. One yang makin sikit, kalau tiba-tiba corpus luteum tu terus hilang, dia terus drop, dia akan terus jadi hit balik. Kat sini. Faham tak maksud saya? So maksudnya, lapisan dinding endometrium ni, dia tebal, kat sini dia tebal, adalah disebabkan oleh progesteron dan juga estrogen. Progesteron dengan estrogen ni siapa yang rembeskan? Corpus luteum. Tapi corpus luteum ni biasa maintain dia punya shape seminggu saja. Katakanlah seminggu, jika tak ada persenyawaan, saiz corpus luteum ni makin lama makin halus makin kecil. Makin halus makin kecil, awak ingat progesteron pun EP ni makin lama makin rendah. Once tiba corpus luteum tu terus hilang, tak, teruslah dia datang. Dinding ni yang tebal ni tadi, dia akan jadi pub luluh. So head berlaku. Bila head tu berlaku, kita kata dia tidak, orang tu tak mengandung lah. So sebab tu kalau saya cakap, kalau orang pregnant dia tak akan datang darah, dia tak akan keluar darah head. Kenapa? Kalau orang pregnant, corpus luteum ni maintain besar 3 bulan. Bila dia maintain besar 3 bulan, lapisan dinding endometrium ni terus tebal. Once dia tebal, selagi ada progesteron, FSH ni sikit. Bila tak ada FSH atau FSH sikit, tak ada perkembangan folikel. So kesimpulannya, kalau orang itu pregnant, dia tak keluar darah head. Selagi ada progesteron dalam darah dia. Tapi tiba-tiba lah, 2 bulan tu kan progesteron tinggi. Banyak kan, dia pregnant. Tiba-tiba progesteron dengan estrogen tu drop. Apa jadi? Apa jadi kalau tiba-tiba dah elok dah corpus luteum tu dia hasilkan hormon progesteron estrogen and suddenly dia pregnant. Tapi 2 bulan masa dia pregnant and then tiba-tiba corpus luteum dia hilang. Apa jadi dekat ibu tu? Apa jadi? Apa jadi? Dia pregnant tau. Perempuan ni pregnant adalah disebabkan ada embryo menempel dekat endometrium. Dia menempel tu adalah disebab macam mana lapisan dinding endometrium itu tebal disebabkan progesteron dan estrogen. Suddenly tiba corpus luteum hilang. Apa jadi pada embryo tu? Boleh tak dia menempel lagi dekat endometrium? Tak. Kalau estrogen tak ada? Tak boleh. Tak boleh. So kita kata apa jadi dekat embryo tu? Mati lah. Ya, mati. Bahasa lain. Edina? Gugur. Yes. Gugur. Sebab tu kalau orang pregnant, trimester yang pertama itu sangat penting. So maksudnya corpus luteum ni yang dia bagi dia maintain. Tapi lepas trimester pertama, maksudnya 3 bulan lepas tu uri ada, placenta ada. Bila ada placenta dia jadi lebih kuat. Senang kata, corpus luteum ni maintain 3 bulan sebab dia nak tunggu penghasilan placenta. Once ada placenta, kita kata kandungan tu dah kukuh. Bila dia dah kukuh, so chances nak gugur tu susah sikit lah. Sebab tu kalau orang susah nak pregnant, 3 bulan pertama tu is very important. Sebab masa tu kita nak tunggu bukan, placenta tu fully develop. Okay, last kali dah habis. Ya Allah. Sudah habis kita head. Jom. Oh, sedang soalan. Okay, soalan nombor 5. Jom. Soalan nombor 5. Let's go. Soalan nombor 5. Mari. Okay tak? Ya. Soalan nombor 5. Soalan 5. A, B, C, D. Okay, launch.
Okay, soalan nombor 5. Raja 5 menunjukkan arah hormon estrogen dan progesteron dalam kita haid perempuan. Peringkat manakah? A, B, C yang berlakunya ovulasi. Allah. Tolonglah jangan salah. Tolonglah jangan salah weh. Awak jadikan saya cikgu paling bahagia kalau soalan nombor 8 ni, soalan nombor 5 ni betul semua. So please weh. Orang boleh weh. Tolonglah. Ovulasi weh. Ovulasi. A, B, C, D. Ada yang jawab A ni. Okay, saya rasa yang A tu maybe tertekan kot. Okay. So apa jawapan eh? B. Ya, jawapannya B, hari ke-14. Oh, sebab tu pernah ingat tak orang kata ovulasi ni time subuh. Jika dia berlakunya sperma masuk time tu, chances untuk berlaku persenyawaan adalah sangat tinggi. So itu time tu sebab tu orang kata dia ada time subuh. Okay, itu kita panggil dia adalah D. So basically jawapan dia adalah B, Brazil. So tahniah kepada orang yang menjawab Brazil. Now, last kali. Last. Apa ni soalan dia nombor 6 eh? Okay, soalan 6. Lepas tu kita dah sadaqallahul azim. Korang mesti dah tak sabar untuk sadaqallah. Sorry korang semua. Saya mengambil masa yang lama. Maafkan saya walaupun ini semua duniawi. Saya kena melepaskan tanggungjawab saya untuk habiskan silibus. Sorry ya. Soalan 6. A, B, C, D. Habis eh. Okay, lodge. So, soalan 6. Raja 6 menunjukkan perkembangan folikel dalam ovari manusia. Okey. Corpus luteum selepas ovulasi. Yeah. Dan merangsang rembesan hormon X. Apa yang akan berlaku jika hormon X tidak dirembeskan? Saya ulang. Corpus luteum terbentuk selepas ovulasi. Dan merangsang rembesan hormon X. Teka hormon X ni apa? Corpus luteum menghasilkan apa? Hormon apa? Progesteron. Yes, progesteron. Betul-betul, progesteron. Sebenarnya 2 tau, progesteron dan juga estrogen. Tapi dia macam lebih fokus progesteron ke ni? Okay. Now, apa jadi tiba-tiba progesteron ni tak jadi? Tak ada. And suddenly, baru cakap kot tadi. Okay. Penebalan dinding endometrium tidak lengkap, itu adalah A. B, kita kata penghasilan hormon estrogen terencat. C, rembesan hormon perangsang folikel FSH direncat. Perkembangan folikel graf dihalang. So, okay, D ni salah Saya terus buat D salah. Sebab folikel graf ni sebenarnya maksudnya corpus luteum tu terhasil daripada folikel graf. So, dia tak ada kaitan. So, jawapan you guys antara penebalan endometrium tidak lengkap, penghasilan hormon estrogen direncat atau rembesan ataupun FSH direncat. Okay, saya bagi jawapan awak antara A, B dan C. Awak ingat progesteron ni hormon panas tau. So bila ada progesteron, hormon lain semua drop. Tekan susah sikit ni. D jangan tekan. Penebalan dinding endometrium tidak lengkap. Cikgu. Hmm. Lagi saya nak tanya something. Yes, apa tu? Kenapa lelaki tak period? La ilaha illallah. Wait, what kind of question is that? Sebab penatlah saya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya. Sebab dia tak ada uterus. Sebab dia tak ada uterus lah, sis. Sis, uterus. Darah haid tu adalah daripada uterus. Lelaki dia tak berdarah weh. No. Dia sebab dia tak ada uterus. Lelaki kalau period, lelaki pregnant weh. Barulah saya tahu memang korang tak belajar tingkatan 1. Tak apa. Saya say okay. Lagi any question? Sebab dia tak ada uterus. Paling senang tak ada uterus. Awak ingat tak hari tu saya ada cerita pasal Kefi Iman yang
Ingat tak yang ada Olimpik perempuan yang Olimpik tu, yang dia adalah perempuan tapi dia tak ada, dia tak ada uterus tau. Dia tak ada uterus tapi dia perempuan. So sebenarnya dia mandul, dia tak boleh ni, dia tak datang period tu. So kalau kenapa lelaki tak datang period, betul lah jawapan kawan awak, dia tak ada uterus. So bila dia tak ada uterus dan tak ada ovari, dia tak datang period. Dan terbalik, kalau dia ada ovari dengan uterus, dia tak perlukan kita, dia boleh pregnant sendiri. So kalau uterus kita rosak, mana kita mandul lah? It's not mandul lah. Actually perkataan mandul itself is very harsh tau. Kalau korang tahu sebenarnya mandul itu adalah satu perkataan yang sangat sensitif. Sebab tu kalau korang tengok, kalau ada pusat-pusat klinik-klinik, korang tak pernah nampak klinik mengatasi kemandulan. Tak ada. Dia akan cakap infertility. We call infertility consider sebagai ketidaksuburan. So kalau awak kata asalkan dia ada uterus, maybe uterus tak ni, dia boleh adalah cara dia untuk nak bagi dia ada berlakunya penempelan. Tapi kalau bahasa kasar saya, kalau dia langsung tak ada uterus, contohnya macam saya kata Kefik Iman saya ingat budak orang perempuan tu yang daripada Nigeria, boxer tu. Tu saya boleh consider officially dia mandul sebab dia memang tak ada uterus. So dia memang tak period. Kalau saya tersilap dia tak period lah sebab dia tak ada uterus kan. So basically tu memang mandul. Tapi selagi you girls tu ada uterus, you cannot consider dia sebagai mandul. It's very harsh punya statement lah untuk saya. Okay, so jawapan dia kat sini. Wow, so jawapan A, B, C. Actually jawapannya apa? Jadi jawapannya adalah C. Rembesan perangsang FSH akan direncat. Sebenarnya yang A tu penebalan endometrium tidak lengkap. Sebenarnya penebalan dinding endometrium sebelum ada progesteron, dia ada estrogen. Estrogen tu pun dah bagi tebal. Okay, now saya bagi tunjuk gambar. Sebenarnya walaupun dia tak ada progesteron, sebenarnya lapisan dinding endometrium dah tebal tau. Masa tu dia tebal oleh siapa, perasan tak? This one dia dah tebal. Ni dia tebal adalah Allahu Akbar. Ini dia tebal adalah disebabkan oleh estrogen. So maksudnya kalau dia tak ada progesteron, endometrium pun memang dah tebal. Cuma bila ada progesteron, dia makin tebal. Kalau awak nampak ada bahasa Inggeris panggil vascularization, maksudnya loss of capillary hair. Dia jadi lebih tebal. So kenapa dia jadi lebih tebal? Sebab bila berlakunya embrio melekat, katalah ada menempel embrio, okay, so dia senang. So penebalan dinding ni adalah untuk ready kalau berlakunya penempelan. Penempelan ni bahasa kampung selalu cakap kalau dia menempel maksudnya orang tu pregnant. Bahasa Bayu kita panggil dia menempel. Once dia implant, bahasa Inggeris panggil implantation, kita kata perempuan itu pregnant. So bahasa kampung panggil adalah mengandung. Okay, so do you have any questions? Saya berhenti sampai di sini. Saya berhenti sampai kita hit. Terima kasih, hari ni kelas kita paling lama sekali. So saya nak ucapkan tahniah for those yang join the class. So terima kasih kerana sudi join. So saya rasa kita berhenti sampai di sini saja. Do you have any question? Tak ada kot? Tak ada? Yes, okay, Oya. Soalan dia ni saya nervous sikit. So saya, okay. Tak apa Oya, try. Sekejap. Ada tak soalan? Okay, Sarah dah bye-bye dah ni. Okay, right. Oya, ada soalan? Ada tak? Kalau tak boleh PM to P. Soalan pasal apa ni? Kan period ni kan darah kotor. Kan? Ya. Macam mana lelaki buang darah kotornya? Kalau dia tak period? Tak, actually it's not darah kotor tau perempuan. Actually saya rasa bahasa itu, bahasa kasar sebenarnya dia bukan darah kotor. Darah itu, okay, itu bahasa kita. Macam mana nak cakap, Oya, ini dalam biologi tau. Okay, yang ni saya kena off-kan saya punya recording. Sebab recording saya akan buat jadi public. Actually, okay, tapi saya kena jawab. Sebenarnya awak jangan fikir sebenarnya perempuan tu kotor tau. Actually dia tak kotor tau. Saya faham kalau kita panggil darah kotor. Actually dia bukan, darah itu tak kotor. Ya kita tahu dia bau dia tu, tapi kita nak cakap macam ni. Head itu adalah daripada lapisan ni, sekejap ni. Lapisan dinding endometrium ni, kan actually uterus kita memang macam ni je. Tapi bila ada ada, subhanallah, bila dia ada estrogen progesteron, lapisan dinding uterus ni makin tebal. Lepas tu, lapisan dinding endometrium ni dia tebal sebab nak ready kalau berlaku penempelan, pregnant. Tapi tiba-tiba awak nak dara, awak tak pregnant. Okay, bila tak pregnant, dinding ni kena keluar.
So yang keluar daripada darah head awak ni adalah lapisan dinding endometrium dan juga usit sekunda yang tidak disenyawakan. Bahasa kotor, darah kotor itu adalah bahasa kampung, tapi sebenarnya darah kita tak kotor. Sebenarnya darah head itu adalah darah yang sumbernya daripada endometrium, lapisan dinding uterus dan juga usit sekunda yang tidak disenyawakan. It's never kotor. Okay. So kalau sebenarnya lelaki pun dia whatsoever tu tak ada. Excessive blood tu saya, yang itu luar kemampuan saya. So basically lelaki tak ada pun macam tu. Cuma kalau nak buat dia pakai bekam. Yang tu saya no comment. Saya tak boleh nak komen yang tu. Dia di luar saya punya bidang. Tapi boleh ke saya kata sebenarnya darah tu tak kotor. Itu adalah daripada lapisan dinding uterus dengan usit sekunda yang tidak disenyawakan. Itu saja. Lagi? Okay, Oya? Dah. Boleh faham? Ya. Tapi saya suka awak tanya sebab saya faham. Soalan ni kadang-kadang you guys nak tanya dekat mak, kadang-kadang mak pun tak boleh nak explain, which is I can understand sebab saya ada anak perempuan kan. The nicest way saya nak terang tu susah sikit. Tapi saya rasa awak boleh faham saya punya penerangan dari segi biologi kot. Is it okay for you? Okay. Okay. Alhamdulillah. Alright, so terima kasih. Saya rasa ramai